Salam sejahtera, selamat siang. Saya Zaid Ibrahim. Welcome to Zaid Ibrahim Podcast. Hari ini kita bernasib baik ada dua kawan saya lama, Sahabuddin Hussein ataupun lebih terkenal sebagai blogger negara, dan kawan saya yang sebelah sana, bekas yang berhormat Muhammad Zahid Ma'arif. Dia ni seorang ahli politik. Kita dua ni bekas blog. You bekas politik? Bekas politik. Saya bekas politik, bekas lawyer, bekas menteri. Semua bekas. Tapi hari ini kita harap dapat membuat beberapa perbualan yang boleh, saya rasa, menguntungkan pendengar. If you like this podcast, you press subscribe, share, follow. Thank you. Okay. Kalau dengan with your permission, kita mulakan dengan Dubai Move. Tapi sebelum you panjang-panjang, saya nak kalau boleh ringkas saja sebab saya dah bosan. Okay. Pada saya Dubai Move ni dah no move, bye-bye move. Okay. Tapi short comment from you. Okay. And saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada awal lagi bila timbul isu langkah Dubai ni, saya memang tidak percaya benda ni akan berlaku. Yang pertamanya kerana saya fikir untuk menjatuhkan kerajaan, menukar kerajaan ini susah. Sebab majoriti yang dimiliki oleh kerajaan sekarang terlalu kukuh. Dia ada 153, pemangkang ada 69. Lepas tu kalau pemangkang nak jatuh kerajaan, mana dia kena tarik 43 daripada kerajaan. Which is pada saya ini sangat susah untuk dapat angka 43 tu. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia juga tidak boleh untuk menjatuhkan kerajaan, dia tidak juga boleh hanya menarik satu kumpulan saja. Contohnya kalau UMNO saja yang tarik sokongan, kerajaan tak jatuh. GPS saja tarik sokongan tak jatuh. Dia mesti dua-dua sekali. Jadi mesti lebih daripada satu pihak. Jadi pada saya itu susah untuk berlaku. Jadi sebab itu saya fikir selain daripada itu, saya juga berdasarkan beberapa maklumat yang saya dapat, gerakan daripada pemimpin pemangkang ni tidak ada sungguh-sungguh ke arah untuk menukar kerajaan. Dia cuma adalah di media sosial, 2-3 orang TikTokers bercakap, Facebooker bercakap, sekadar itu saja. Jadi tidak berlaku apa. Jadi saya fikir dengan apa yang berlaku sekarang, langkah Dubai ini bukan saja langkah sudah jadi langkah bye-bye, dia sudah jadi langkah mati. Langkah mati lah. Okay. Tapi yang saya nak tanya kawan kita daripada Bersatu lah. Pasal apa yang cerita Dubai Move ni yang disebut tadi sebagai tak ada apa, tak ada asal, suka. Apa sahaja bermula cerita daripada kerajaan? Tak ada, ini kerajaan dah tak ada apa benda nak bercakap. Jadi kerajaan bercakap mengenai langkah Dubai kerana kerajaan berada dalam keadaan takut kepada bayang-bayang sendiri. Okey. Tak ada, langkah ni tak ada sebenarnya. Yang saya tahulah kawan-kawan kita pergi bercuti di Dubai. Pergi bercuti di Dubai disebut sebagai langkah Dubai. Kononnya ada perjumpaan di sana. Tapi kalau nak buat langkah jatuhkan kerajaan, tak perlu Dubai. Di White House pun boleh, tak ada masalah. Yes. Kita pernah jatuhkan dulu kerajaan. Tak perlu sampai ke Dubai. PJ Sheraton aja kan. Sebab itulah saya nak tanya, saya agak suka nak faham mengapa perkara ini terlibat kepimpinan teratas, terlibat polis. Seolah-olah ini satu gerakan yang haram. Ya, tak ada. Dia yang ini apabila bermula sebut nama orang atas ni, yang memulakan ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid Hamidi. Dia ni, saya ingat Datuk Zahid ni, kelebihan dia apa? Dia bercakap baru dia fikir. Ini kelebihan Datuk Zahid. Dia bagi tahu bahawa saya ada maklumat perisikan mengenai langkah Dubai. Kepala otak dia tak ada. Benda ni tak wujud. Dan Datuk Zahid, yang dia takut dengan bayang-bayang dia sendiri, yang dia takut ni pasal apa? Okay. Tak ada apa benda yang kita perlu takutkan. Macam Syabuddin sebut tadi, kerajaan ni kukuh. Lebih daripada 153 sokongan. Nak takut apa? Yes. Tetapi dia kena ingat,
153 sokongan ni bukanlah solid. Ya. Dia dari pelbagai latar belakang. Dan saya nak bagi tahu, tak mustahil satu hari nanti, matter of time sajalah. Ya. Memang kita ada cita-cita nak jatuhkan kerajaan ni. So ada salah ke? Tak ada. Sebab dalam cita-cita, tak ada satu undang-undang yang boleh menghukum kita kerana kita ada cita-cita. Tak ada. Exactly. Ya. Saya pun setuju. Saya pun haraplah. Saya harap kalau adalah usaha-usaha untuk tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri dengan secara aman, secara perlembagaan, secara undang-undang, biarkanlah je. Ya, betul. Jangan kita sibuk-sibuk, jangan kita menyusahkan semua orang. Nanti orang kata kita tak berapa cerdik. Betul. Jadi, okay, second topic kita cut off. Dubai move. Yang pelik pula, bukan pelik lah. Yang timbul sekarang ni pula ni nak tetapkan tempoh. Tempoh. Parlimen. Bukan. Mula-mulanya saya dengar kenyataan tempoh Zahid Hamidi. Ya. Ialah tempoh kerajaan tu, bukan parlimen. Kalian kerajaan. Kerajaan tu mesti kekal 5 tahun. A fixed term government disebut. Tetapi keesokannya pula ada mesyuarat ke, ada Zazalina sebut fixed term parliament. Jadi beza parlimen dengan government ni lain. Dan yang saya bimbang sangat tu, yang saya terkejut ialah selepas mesyuarat itu ada pengumuman mengatakan bahawa akta parlimen tetap ni, penggal ni akan dibentang pada bulan 10. Lepas tu keesokan hari pula Perdana Menteri sendiri berkata bukan keutamaan. Bukan keutamaan, kita tak bincang lagi antara kita. Jadi yang timbul pada masalah saya kalau kita belum bincang, macam mana tarikh pembentangan telah ditetapkan. Jadi saya haraplah kerajaan menteri-menteri ini kita be careful lah. Bila kita bercakap, rakyat meneliti, dan kita tak mahu confusion. Tapi saya nak apa your understanding, fixed term government ke fixed term parliament? Ialah dia sebenarnya ada dua benda yang berasingan. Kalau fixed term parlimen kita setuju. Maknanya parlimen tu setelah pilihan raya yang ke-15 sampai pilihan raya ke-16, 5 tahun tu mesti ngam 5 tahun. Dan di tengah-tengah tu tidak ada pilihan raya. Tetapi dia tidak boleh membawa sekali kepada parlimen tu kekal 5 tahun, Perdana Menteri pun kekal 5 tahun, tak boleh. Perdana Menteri mesti dalam proses itu, kalau ada dia hilang sokongan, ada usaha nak tarik sokongan, dia mesti boleh tukar. Sebab Perlembagaan Negara sendiri 43.4 membenarkan Perdana Menteri ditukar kalau dia hilang sokongan, melainkan jika dia minta bubar parlimen diperkenan oleh Yang Pertuan Agong. Jadi saya fikir kalau fixed term tu dengan nak disekalikan dengan fix untuk Perdana Menteri 5 tahun, dia sudah bercanggah dengan perlembagaan dan dia tidak akan menyelesaikan masalah. Okey. Jadi fixed term parlimen tu you don't mind lah. Saya setuju. Maknanya saya you kata macam England lah. 5 tahun ni kita dah tahu bila pilihan raya. Bukan boleh ditentukan semata-mata oleh Perdana Menteri. Fixed term parliament. Fixed term parliament, okey. What's about your comment, Mr. Zahid? Subjektif. Kita boleh setuju untuk tidak bersetuju. Dan kita boleh tidak bersetuju untuk bersetuju. Selama ni, undang-undang yang kita sebutkan tadi ni, tak ada pun. Tak ada termaktub. Dia sebuah kerajaan yang memerintah pada ketika itu merasakan sudah sampai masa dia. Dia perlukan mandat baru. Maka dia sembah kepada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri ketika itu sembah kepada Yang di-Pertuan Agong, menasihat Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Tetapi dan tak ada cacat celah pun, benda tu berjalan dengan baik. Tak ada. Kalau benda tu terbukti ada kesan-kesan negatif dan sebagainya, kalau nak diubah okey. Benda dah berjalan okey, tak payahlah ubah. Ini semua berlaku ayat-ayat 1-2 hari ni punya ayat ialah ayat nak berlumba-lumba, satu perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat mengampu Anwar Ibrahim. Siapa yang paling kuat mengampu PMX. Presiden UMNO kena tunjuk bahawa dia yang mengetuai istiadat dan acara mengampu ni. Itu yang timbul cerita-cerita macam ni. Sebab tu saya sebut tadi, kelebihan Datuk Zahid apa dia? Dia cakap dulu baru dia fikir. Saya ada pengalaman dengan dia ni. Tahun 1996 saya berkhidmat dengan dia. Dia Ketua Pemuda UMNO Malaysia.
Dia maki Lee Kuan Yew Sakan. Dah lepas maki dia pergi minta maaf di Singapura. Dah lepas maki Lee Kim Yew, baru dia pergi Singapura minta maaf. Lee Kuan Yew. Lee Kim Yew, Tan Sri Lee Kim Yew bukan. Lee Kuan Yew orang lain. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Dia pergi Singapura, di sana minta maaf. Maknanya dia cakap dulu baru dia fikir. Dan perangai itu terbawa-bawa sehingga sekarang, sehingga dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Walaupun dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia nak mengampu, tapi saya nak bagi sedikit harapan pada dia. InsyaAllah kalau PMX ni padam, saya yakin beliau akan menggantikan PMX sebagai Perdana Menteri yang baru. Oh, jadi you menaruh harapan. Saya menaruh harapan. Tinggi. Saya memang menaruh harapan. Mana nak dapat kualiti yang macam ini jadi Perdana Menteri. Oh, jadi tapi PMX pun saya nampak gaya saya lah pada saya. Dia tu Macam-macam kalau saya. boleh dia nak kekal lama. Dia boleh nak kekal lama. Tak ada masalah, tak ada masalah. Dia ada cita-cita dia. Saya pun ada cita-cita saya juga. Okey. Tak ada masalah. Kita tak debate on cita-cita tu kan. On cita-cita kita okey lah, no problem. So ni kita datang kepada last point lah malam ni. Last point Last subject. Kita tak boleh lama-lama sangat. Nanti orang bosan. Kita kena jaga hati Ya. pendengar. Last subject untuk malam ini ialah saya pun mengharapkan pembangkang lah, termasuklah parti saudara Bersatu. Saya mengharapkan pembangkang ni lebih lah, lebih cergas, lebih mampan. Mantap. Tak tahulah. Tetapi saya nampak lembab sikit lah. Saya misalnya selalunya dalam sistem parliamentary demokrasi ini, ketua pembangkang tu selalunya daripada parti yang terbesar. Majority, Selalulah lazim. Betul. Jadi kalau parti terbesar sepatutnya PAS. Tapi ketua pembangkang diberi kepada parti Bersatu. Dan pada lazimnya convention juga ketua pembangkang selalunya menjadi Perdana Menteri. Jadi persoalan saya hari ini, Ketua pembangkang selalunya menjadi Perdana Menteri bila dia menang. Bakal Perdana Menteri. Jadi saya nak tanyalah, apakah Bersatu ketua pembangkang sekarang akan menjadi Perdana Menteri jika pembangkang menang? Ataupun apakah itu perbualan mengenai Samsuri daripada Terengganu akan menjadi ketua bakal Perdana Menteri bagi pihak PAS? Ini semua perbualan yang tidak jelas pada saya. Apakah arus tujuan pembangkang dalam bersedia untuk mengambil alih kerajaan? Kita minta Bersatu jawab. Boleh Bersatu jawab dulu. Datuk. Ini soalan pelangkap. Tapi saya bagi jaminan kepada Datuk. Soalan ini akan saya jawab selepas keberangkatan pulang Seri Peluh ke Baginda ke Pahang dan keberangkatan tiba Seri Peluh ke Baginda Tuan Agong yang baru pada 31 hari bulan. Saya tak boleh jawab sekarang. Tapi buat masa ini itulah keadaan dia. Itulah keadaannya. Kita ada ketua pembangkang sekarang ni Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Setiausaha Agong Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional kita ada pengurusi Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Perdana Menteri. Dan kita ada parti gabungan bersama dengan PAS yang memenangi kursi di Parlimen. Kursi paling banyak. Kursi paling banyak. Bagi saya tidak ada yang pelik. Kerana kita bertanding hari itu atas tiket Perikatan Nasional. Dan ada sebahagian macam di Kelantan, Terengganu, PAS menggunakan lambang dia sendiri. Tidak menggunakan lambang Perikatan Nasional. Tapi itu tak ada apa pun saya jawab lepas 31. Jadi nampaknya kita kena buat satu lagi sesi perbualan Zaid Ibrahim Podcast. Dan if you like the program, press subscribe, tunggu press 31. Share, follow dan tunggu 31 hari bulan Januari. Thank you very much. Terima kasih. Selamat malam. Okay.